bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright sahabat-sahabat semua, sebentar tadi Datuk Seri bersama dengan YB Rafizi Ramli melakukan satu sidang media dan saya percaya kedua-dua mereka ini adalah gandingan mantap. Dan apa yang lebih menarik adalah apabila Datuk Seri memberi ataupun memberi cabaran kepada seseorang. Adakah beliau berani datang ke Parlimen untuk bertanya soalan pada hari esok yang mana prime time question time akan ada. Jadi sahabat-sahabat semua, mari kita dengar sendiri apakah kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Datuk Seri berkata, saya harap dia datang di Parlimen katanya. Datuk Seri tunggu beranikah individu yang dinyatakan itu sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar sendiri kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media bersama dengan Rafizi Ramli. So ini adalah sidang media untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi yang melibatkan ekonomi dan juga Kementerian Ekonomi sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar bersama dalam sidang media ini bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 3 kali dah. Kena pakai sunglasses lain kali. Kita tunggu CM ni dulu. Oh, tunggu. Oh, ingat memang dah betul-betul tunggu dulu. Ya, ingat memang dah tunggu tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan dengan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kita tahu dengan menteri, beberapa pegawai dan juga dari jawatankuasa penasihat Kementerian Kewangan dan Sekuritas Siasat mereka. Dan tekanan pada kali ini ialah langkah-langkah yang agak lebih bermakna dari segi penstrukturan semula ekonomi dan naratif ekonomi madani. Kita mula dengan suatu pembentangan teliti oleh Bank Negara Malaysia tentang kedudukan ekonomi sekarang, kelemahannya, kekuatannya dan beberapa langkah baru yang harus diambil untuk memastikan ekonomi kita di tahap yang lebih kukuh dan pelaksanaan dasar yang berkesan. Tentunya dalam pembentangan itu juga turut disertai dengan perbincangan lain menekankan tentang keadaan ekonomi semasa dunia yang tidak begitu memberangsangkan. Maknanya untuk mengimbangi kelemahan ekonomi global. Kedua, tentang reformasi ekonomi yang akan diputuskan dalam mesyuarat akan datang yang memastikan kewujudan ekonomi bernilai tinggi yang mampan, menambah baik liputan keselamatan sosial melalui pendekatan pengupayaan rakyat dan reformasi pasaran kerja. Ini selari dengan langkah yang kita ambil baru-baru ini bila kita bicarakan soal penumbuhan data pemerintah yang mencakup semua bidang. Ini disebut padu. Pengkalan data padu yang akan sekurang-kurangnya mengumpul semua data yang kadang-kadang bukan saja berbeza, tapi di bawah penguasaan masing-masing jabatan dan kementerian yang begitu banyak. Tetapi ini juga selari dengan tindakan kita yang sebelumnya dalam soal tarif elektrik yang alhamdulillah disambut baik walaupun cuba dipermainkan oleh setengah pihak, kerana tarif elektrik itu naik hanya bagi syarikat-syarikat besar dan hanya bagi rumah-rumah kelompok yang kaya di peringkat teratas, tidak langsung membebankan rakyat. Berbeza dengan cadangan kerajaan terdahulu yang mahu menaikkan taraf kadar elektrik bagi semua rakyat. Ini harus difaham. Maknanya prinsip inilah akan dipakai bila kita sebut
penyusunan semula ataupun rasionalisasi subsidi. Jadi tidak boleh orang permainkan isu ini kerana seperti mana kita lakukan untuk tabung haji dan juga elektrik, prinsip yang sama akan diguna pakai. Jadi hala 7 peralihan tenaga tentang National Energy Transition Roadmap itu juga kita akan teliti dan akan bentangkan sebelum pengenalan suatu program dan dasar peralihan tenaga yang juga menjadi suatu keutamaan sekarang, memindah daripada teknologi mempunyai kesan sampingan dari sudut persekitaran. Baik, kita cuba meluncurkan naratif ekonomi madani ini menjelang Ogos 2023. Sementara itu, beberapa dasar segera yang terpaksa dilaksanakan akan diteruskan. Tetapi kepentingan naratif ekonomi ini adalah untuk memberikan suatu panduan yang jelas hala 7 dan memudahkan tindakan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan berkenaan. Terima kasih. Okey? Boring. Ya, kita ada prinsip ekonomi yang kita carakin cara ringkas dalam buku Madani. Tetapi Kementerian Ekonomi dan kementerian yang terlibat dan juga sektor swasta, bila ada proses libat urus ini, tentu akan menentukan beberapa dasar yang kita sebut tadi, soal pengguna tenaga, soal keutamaan pelaburan dan soal ekonomi hijau dan yang lain-lain lah. Jadi kita akan tumpukan bidang-bidang yang dirasakan perlu difaham. Naratif ini akan berkerangka besar, umum dan disusuli dengan beberapa tiang nadi ekonomi yang dijelaskan secara berperingkat. Itu sebahagiannya mungkin kita mengikut keadaan seperti elektrik kita dah buat, tabung haji kita dah lakukan. Kerana penjimatan itu perlu. Maknanya sekarang ini dalam kajian yang dibentangkan oleh Jawatankuasa Nasihat Kewangan tadi, sekurang-kurangnya 40% disubsidi ini sampai kepada golongan kaya. Jadi saya tidak faham mengapa setengah orang masih nak pertahankan. Kita tidak berganjak dari pendirian, tidak mengurangkan subsidi bagi rakyat. Tetapi subsidi tabung haji dan juga subsidi elektrik yang selama ini dimanfaatkan oleh golongan kaya tidak menusabah diteruskan. Jadi ini prinsip ini akan tetap digunakan pakai dalam perbincangan soal subsidi diesel dan lain-lain. Okey? Saya akan jawab di parlimen dan biar dia ada di situ untuk hujah. Esok saya ingat, esok PMQ. Saya harap dia hadir. Oh, itu dia sahabat semua. Saya harap dia hadir kata-kata daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapakah yang dimaksudkan itu? Kerana ya, pihak pembangkang begitu tertekan, terdesak sehingga memusingkan fakta dan juga apa yang dinyatakan oleh kerajaan hari ini. Yang mana pada subsidi elektrik kononnya, subsidi elektrik dinaikkan untuk semua. Tapi sebenarnya yang dinaikkan itu
hanya untuk mereka yang maha kaya seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tidak melibatkan kepada rakyat. Yang rakyat itu tetap kekal, subsidinya ada, tetapi subsidi untuk orang kaya-kaya itu ditiadakan. Begitu juga dengan menunaikan haji. Untuk B40 rakyat marahan biasa tetap diberi subsidi, tidak kepada orang kaya. Tetapi kita tahu sahabat-sahabat semua, pihak-pihak pembangkang begitu terdesak sekali memusingkan fakta, mengelirukan rakyat dengan membuat kenyataan-kenyataan hari ini. Namun apa yang menarik adalah apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Esok katanya ada sesi prime time question bersama soal jawab bersama dengan Perdana Menteri. Adakah pihak-pihak pembangkang ini yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar itu akan berani datang dan bertanya soalan itu kepada beliau. Jadi kita tunggu seperti mana hari ini Parlimen bersidang semula. Ketua pembangkang juga penting, pengurusi Perikatan Nasional dan timbalannya juga penting, sahabat-sahabat semua. Di mana keberadaan mereka, di mana mereka menghilangkan diri. Esok adakah berani mereka untuk tampil bersemuka dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alright, so itu saja sahabat semua. Terima kasih kerana bersama dan juga untuk terus menyokong channel ini. Dan bagi yang belum sokong itu, Anda boleh sokong dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.